Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah pada kali ini saya akan membicarakan tentang tajuk Islam dan Modernism. Modernism ialah satu daripada konsep hidup yang amat pengaruh kini, dan dengan itu perlu sekali kita ketahui tentangnya zaman moden ini. Islam ialah ad-din yang lengkap lagi sempurna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang bermaksud, pada ini dan aku Allah sempurnakan kepada kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuredai Islam sebagai agama untukmu. Modernism seperti yang lahir dalam masyarakat barat berarti segala fikiran, aliran dan gerakan dan usaha untuk berubah fahaman institusi lama dan sebagainya supaya bersesuaian dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi moden. Modernism berarti berfikir dan bertindak mengikut suatu masa agar sesuai dengan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi moden. Menurut Maryam Jamilah, seorang pemikir Islam yang berasal daripada keturunan Yahudi, Modernism ialah satu pemberontakan terhadap agama dan nilai rohaniah. Modernism lahir akibat dari pengamalan corak hidup yang bersifat sekular. Sebenarnya, benih-benih pemberontakan ini bermula pada zaman Renaissance yang berlaku di Eropah, terutama melalui falsafah politik yang dipermulakan oleh Niccolò Machiavelli sekitar tahun 1469 hingga 1530. Machiavelli yang berfalsafah yang tidak bermoral ini seorang pembesar dari Florence, sebuah negara kota di Itali, dan pada satu ketika pernah berkhidmat dengan keluarga Medici yang menguasai kota tersebut. Namun begitu, beliau telah dilucukan jawatannya atas alasan bahawa beliau menderhaka kepada kerajaan. Bagi memulihkan kedudukannya, beliau telah menulis sebuah buku yang berjudul The Prince, yang mengulas taktik-taktik bagaimana seseorang pemerintah itu boleh mendapat kuasa, memperteguh serta memperluas kuasanya. Konsep yang diketengahkannya itu termaktub dalam ungkapan the end justifies the mean, matlamat menghalalkan cara. Dengan itu, beliau memperjuangkan politik kotor, iaitu dengan mengizinkan segala bentuk penipuan atau manipulasi oleh pihak berkuasa dalam usahanya untuk memperoleh, mengekalkan dan memperluaskan kuasa tanpa mengira apa-apa. Juga kesan yang akan timbul akibat daripada perbuatan yang demikian, dan beliau menyokong pemerintahan yang bersifat mutlak. Modernism telah berkembang dengan suburnya pada abad ke-18, iaitu melalui usaha para ahli falsafah barat, terutamanya di Perancis pada zaman Enlightenment. Konsep ini kemudiannya telah berkembang hingga ke puncaknya di Eropah pada abad ke-19 di tangan para pemikir seperti Charles Darwin, Karl Marx dan Sigmund Freud, yang kedua-dua nama terakhir tersebut disahkan sebagai berketurunan Yahudi. Pada peringkat akhir kurun ke-19, apabila penjajahan barat menjadi semakin hebat, maka modernism turut sama masuk ke setiap negeri di sebelah timur, menyebabkan musnahnya kebudayaan tempatan. Pihak barat pula memuji siapa sahaja yang menerima konsep hidup modernis dengan julukan seperti orang yang berpengetahuan, maju atau progresif. Hal ini misalnya dapat dilihat tentang tanggapan mereka tentang tokoh-tokoh sekular modernis Turki seperti Mustafa Kemal Atatürk, Midhat Pasha dan sebagainya. Sebaliknya, siapa yang menolak konsep itu dicap sebagai manusia yang mundur, kolot atau ketinggalan zaman. Ciri-ciri modernis. Diketahui bahawa modernism sebagai satu konsep telah menjelma di tengah-tengah masyarakat manusia dalam berbagai-bagai bentuk dan beraneka nama. Artinya dikenali sebagai komunisme, komunis, sosialis, kapitalis, pragmatis, positif, fasis, Nazi, Zionis, nasionalisme Arab dan sebagainya. Semua ideologi moden yang disebutkan itu
meskipun pada tahap lahirnya kelihatan bertentangan antara satu sama lain, namun pada hakikatnya semuanya ialah cabang yang berlainan dari sepohon pokok anti-tauhid. Kepercayaan utama Buddhism ialah penolakan atau pengingkaran terhadap hari akhirat. Ia mengajar manusia mesti berlumba untuk berbuat apa-apa sahaja tanpa mengira akibatnya, hatta keruntuhan akhlak. Ia juga mengajar manusia untuk menafikan tanggungjawab mereka kepada Allah. Lantaran itu, memusnahkan kepercayaan bahawa keadilan dan kebaikan pasti akan menang akhirnya. Fahaman ini juga menghilangkan sifat peri kemanusiaan daripada jiwa manusia. Selain itu, Buddhism juga membawa kepada penyembahan terhadap manusia sendiri. Penyembahan ini berlindung di sebalik sains. Sains dianggap sebagai penyelesaian bagi setiap masalah hidup. Dengan itu, manusia melalui kecerdasan otak dalam bidang sains menganggap mereka mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Di samping itu, modernism juga tidak mempunyai pengukuran yang objektif dan mutlak tentang kebenaran, dan nilai akhlak itu hanyalah bersifat relatif, yakni berubah-ubah. Kemudian, kesahihan suatu hal dikira terbatas oleh masa, tempat dan keadaan. Dari segi lain pula, apa-apa sahaja yang berupa perubahan dan pembaharuan dianggap baik, dan suatu perkara yang cepat berubah dikira lebih baik. Suatu yang tetap, iaitu tidak berubah, dikira sebagai usang dan negatif. Sejajar dengan itu, apa yang dikatakan terbaik ialah suatu benda yang berada dalam keadaan up to date, iaitu dari segi fashion, model, kereta, suatu benda yang baru, tarian, kereta dan sebagainya. Dengan menekankan persoalan material, maka Buddhism bertindak untuk melemahkan ikatan kekeluargaan dan kehidupan rumah tangga dengan sebanyak yang mungkin. Ada yang golongan modernis yang mengatakan bahawa Islam itu semata-mata satu agama dan tidak melibatkan persoalan politik, bersesuaian dengan pandangan golongan sekular yang mengambil tradisi Kristian sebagai kayu ukur mereka. Untuk menguatkan hujah mereka tentang hal ini, mereka mendakwa bahawa Rasulullah SAW secara kebetulan untuk kepentingan politik terpaksa menjadi ketua negara setelah baginda berpindah ke Madinah. Sedangkan pada asalnya tiada ketetapan yang demikian dalam Islam. Ini jelas memperlihatkan betapa kelirunya pandangan ini apabila dibandingkan dengan keterangan yang diberi oleh Al-Quran, hadis serta sirah Rasulullah SAW. Golongan modernis juga menolak peranan ulama yang silam dengan alasan bahawa ulama itu telah menafsir Islam secara tidak tepat. Sedangkan mereka yang mengakui bergaul itu hanya terdidik dengan tradisi keilmuan barat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.